Wanita solehah, wanita menasihati ulama berikut menunjukkan bahawa hawa juga boleh menyumbang dalam memberi nasihat dan menegur kebaikan dan keburukan mengikut kemampuan mereka. Semoga bermanfaat. Allahul Muwafiq. Pada suatu masa dahulu Imam Malik rahimahullah meriwayatkan sebuah kisah dalam kitab Al-Muwatta dari Yahya bin Said dari Al-Qasim bin Muhammad bahawa dia berkata, "Isteriku meninggal dunia. Sesungguhnya pada zaman Bani Israel ada seorang lelaki yang faqih, alim, abid dan mujtahid. Dia mempunyai seorang isteri yang sangat dia sanjungi dan sayangi. Kemudian isterinya meninggal sehingga membuat hatinya sangat sedih. Dia berasa sangat berat untuk menerima hakikat ini sehingga dia mengunci pintu, mengunci dirinya di dalam rumah dan memutuskan semua hubungan dengan manusia supaya tidak ada orang yang dapat melihatnya." Kemudian ada seorang wanita yang pandai mendengar berita itu, lalu dia datang ke rumah alim itu dan berkata kepada orang ramai, "Sungguh, saya sangat memerlukan fatwa daripadanya dan saya tidak mahu menyatakan masalah saya tetapi terpaksa berjumpa dengannya secara peribadi." Namun, semua manusia tidak menghiraukannya. Walaupun begitu, dia masih berdiri di muka pintu menunggu alim keluar. Dia berkata, "Sungguh, saya sangat ingin mendengar fatwanya." Kemudian, salah seorang dari mereka berseru, "Wahai alim, sesungguhnya di sini ada seorang wanita yang sangat menginginkan fatwamu." Dan wanita itu menambah, "Dan saya tidak mahu mengatakannya tetapi perlu bertemu dengannya secara bersemuka tanpa sebarang perantara." Namun, manusia masih tidak ambil peduli. Walaupun begitu, dia tetap berdiri di muka pintu dan tidak akan bergerak. Akhirnya, alim itu menjawab, "Izinkan dia masuk." Kemudian perempuan itu masuk dan berkata, "Sungguh, aku datang kepadamu atas suatu alasan." Alim menjawab, "Apa masalah kamu?" Wanita itu menjelaskan, "Sungguh, saya telah meminjam barang kemas daripada salah seorang jiran saya dan saya selalu memakainya untuk seketika. Kemudian suatu hari mereka menghantar seseorang kepada saya untuk mengambilnya semula." Maka alim itu menjawab, "Ya, demi Allah, kamu mesti memberikannya kepada mereka." Kemudian wanita itu menafikan, "Tetapi saya telah memakainya untuk masa yang lama." Alim itu menjawab, "Tetapi mereka lebih berhak mengambil kembali apa yang telah dipinjamkan kepada kamu walaupun sudah lama." Kemudian, wanita itu berkata, "Wahai alim, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati awak. Mengapa kamu juga merasa berat untuk mengembalikan sesuatu yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu? Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak mengambil kembali titipannya, sedangkan dia lebih berhak mengambilnya darimu." Maka, dengan kata-kata tersebut, alim itu menyedari apa yang berlaku kepadanya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan perkataan wanita itu berguna dan menggerakkan hatinya. Kisah di atas diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta dalam kitab Al-Janaiz bab Jami'ul Hasabah fil Musibah dengan sanad yang sahih. Ibrah, kesabaran diperlukan apabila kita ditimpa musibah. Kewajipan setiap muslim apabila ditimpa musibah ialah berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapat pahala dan pahala yang lebih baik. Justru adalah sangat indah perkara yang berlaku kepada seorang muslim kerana semua perkara yang menimpanya dalam bentuk kesenangan atau kesukaran, kelapangan atau musibah, semuanya adalah kebaikan baginya sebagaimana yang disifatkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, "Sungguh menghairankan bahawa urusan umat Islam semuanya baik dan ini tidak berlaku kecuali kepada seorang Muslim. Jika dia diberi kesenangan dia bersyukur maka itu adalah baik untuknya, dan apabila dia ditimpa kesusahan dia bersabar maka itu adalah kebaikan baginya." Hadis riwayat Muslim. Beratnya ujian sering membuatkan manusia lupa kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepadanya kita akan dikembalikan. Namun kebanyakan manusia tidak menyedari hal ini, lalu mereka melakukan perkara yang dilarang oleh syarak. Mereka berlarutan dalam kesedihan sehingga mengabaikan diri mereka sendiri. Sedih memang wajar, lebih-lebih lagi kerana kehilangan orang tersayang. Namun, jangan biarkan kesedihan ini melebihi batas yang dibenarkan. Rasulullah SAW bersabda, "Mata boleh menangis, hati boleh berduka, tetapi kami tidak berkata-kata melainkan dengan perkataan yang diredhai Tuhan kami." Riwayat Al-Bukhari.